Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in. Hanya kepadanya lah kita mohon bantuan, pertolongan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang amanah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga baginda serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut baginda para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami sekalian ini, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat agama, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengambil apa-apa yang terbaik daripada apa yang didengarnya itu. Ulaika alladhina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tunjuk jalan kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami sekalian ini ahli Al-Quran. Ahlullah wa khassatuh, iaitu ahli Allah dan orang khas Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nama bersyukur pada Allah dengan izin, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama pada pagi yang mulia ini. Dan saya mengharapkan semua hadirin hadirat hari ini berada dalam keadaan sihat wal afiah dan dikekalkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikekalkan iman itu nama dia orang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah orang yang mempertahankan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala walau dalam keadaan apa sekalipun ia berada. Iman sesuatu yang bertambah dan berkurang. Yazdad wa yanqus. Ulama ahli tauhid menyebut yazdad wa yanqus. Dia boleh hebat, bertambah, dan dia boleh mengurang. Dan yang menjaga kekuatan iman dan iman kita itu ialah takwa ataupun penahanan diri kita, kesabaran diri kita terhadap apa yang kita percayai, apa yang kita amali itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua pada pagi ini dan anak cucu kita insya-Allah menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya muslimin muslimat sekalian, hidup kita dunia ini ibarat musafir yang kita akan pergi ke satu tempat. Dan orang musafir sudah tentu dia tidak akan duduk selama-lamanya. Dia akan berehat buat satu ketika untuk mencari ketenangan, kerehatan, dan dia mencari bekalan-bekalan untuk sampai ke negeri akhirat. Alhamdulillah, muslimin muslimat, pada pagi ini saya nak bawa satu contoh manusia yang dia utamakan dunia dan meninggalkan iman. Yang berlaku pada suatu masa dahulu, pada zaman
Musa alaihi salam, iaitu Qarun. Kisah ini dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 76 77. Surah Al-Qasas, tuan-tuan boleh rujuk, boleh tengok sama-sama. Dan saya biasanya lah, saya tidak boleh lepas daripada perbicaraan saya dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita detailkan apa yang kita baca. Baik, firman Allah, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kemudian Allah nasihat pada kita sekalian dalam ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Baik, Allah menyatakan kepada kita, inna Qarun, sesungguhnya Qarun itu, kana, adalah ia dulu, semasa dia dulu, min qaumi Musa, dia bukan orang Fir'aun, tetapi dia daripada kaum Nabi Musa, orang yang setia dengan Musa, orang yang beriman kepada Nabi Musa. Tetapi dia seorang yang miskin, tetapi mempunyai keinginan yang begitu hebat dengan dunia. Dia nak cuba nasib, lompat tempat lain, cari strategi baru dengan mendampingi Firaun. Alhamdulillah dia dapat peluang. Rupa-rupanya kita duduk dalam agama ni, tuan-tuan, kisah Musa ni, Qarun ni, duduk dalam agama, beriman dengan orang yang beriman, kerana dunia, tinggal iman, kejar dunia. Allah bagi yang terbaik kepada dunia. Masya Allah, dunia ini tidak ada apa. Bila dia tengok Qarun, semasa dia dengan Nabi Musa, dia beriman dengan Nabi Musa, dia orang baik, cuma orang susah sikit, kan? Tetapi dia bijak, dia cari peluang. Kat mana ada peluang? Agama ni tidak diutamakan sangat. Dia dapat peluang dengan Firaun, untuk bekerja dengan Firaun. Tetapi bila duduk dengan Firaun, banyak peluang-peluang perniagaan, apa ni yang dia perolehi. Akhirnya dia lupa hakikat dia itu bukan dia golongan Firaun, tetapi dia adalah Nabi Musa dan orang yang beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya Firaun ini, Qarun ini telah terasa diri dia ini ada kehebatan, dan dia kata, bila orang tanya dia, kenapa kamu berubah wahai Qarun, sedangkan kamu dulu seorang yang baik, seorang yang taat kepada agama, dan kamu sekarang ini kaya raya, lupakah kepada asal usul kamu? Dia kata apa? Dia kata, apa yang aku hasilkan itu adalah hasil daripada usaha aku sendiri. Baik, kita tengok daripada kisah yang disebut oleh Allah di dalam surah ini, surah Qasas ayat 76. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Baghiyun, kan? Bagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah daripada kaum Musa, fabagha alaihim. Dia melampaui melawan arus apa yang dibawa oleh Musa dan pengikut-pengikut Musa. Bagha ni tuan-tuan, fi'il madhi, dia telah melampaui alaihim, ke atas kaum dia. Perkataan bagha
kita guna tiap-tiap hari Jumaat, tuan-tuan. Tiap hari Jumaat. Kat mana agak-agak kita guna hari Jumaat tu? Khatib dia guna. Dalam khutbah yang kedua, khatib menggunakan perkataan wal baghyu. Wal baghyu. Baghyu ni barakallahu li wa lakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Sebelum tu apa? Lepas doa tu ada perkataan baghyu. Baghyu, Allah tak apalah. Perkataan baghyu ni di dalam bahasa Arab ialah dia lebih teruk daripada zalim. Dia melampaui hak-hak syariat dalam semua perkara. Baghyu, wal baghyu. Jadi perangai yang ditunjukkan oleh Qarun ini fabagha alaihim. Fabagha alaihim. Dia telah berlaku zalim ke atas kaum dia sendiri, kepada Nabi Musa sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tengok, Allah kata wa atainahu minal kunuz. Lepas dia berpaling tadah dengan Nabi Musa, dengan kaum yang beriman dengan Nabi Musa, Allah kurniakan kepada dia al-kunuz, harta Qarun. Harta Qarun, kita selalu sebut kita nak harta Qarun. Tak payahlah tuan-tuan, harta Qarun dia harta tak baik. Cari harta Allah Subhanahu taala yang beri pada kita. Harta Qarun ni orang yang paling kaya pada waktu itulah. Kami berikan kepada mereka al-kunuz, harta-harta yang banyak, kemewahan-kemewahan yang banyak. Ma inna mafatihahu, di mana kunci-kuncinya, kunci harta tu, mafatih, kunci-kunci harta tu, latanu'u bil usbatin ulil quwwah, tak mampu ditanggung oleh bahu orang lelaki yang memiliki kekuatan. Maknanya kalau seorang lelaki yang kuat nak pikul, bukan nak pikul harta, nak pikul kunci dia pun tak gerak, tuan-tuan. Tuan-tuan ada harta, boleh tak kunci tu kumpul-kumpul bagi kepada seorang yang kuat, pikul dia? Ni bukan harta, harta tak tahu banyak mana, kunci dia pun tak boleh nak bawa. Orang yang kuat pun tak boleh nak bawa. Maknanya tuan-tuan hebatlah dia. Dia bawa dengan kereta kunci dia. Bila dia bawa tu, dia berjalan ke jalan, nak seronok dia. Dia tunjuk tunjuk kekuatan dia, kehebatan dia. Lalu bila dia lalu depan-depan orang ramai kata apa kat dia? Kaum dia lah juga. Kaum dia yang dia menentang tu. Idh qala lahu qaumuhu, ingatlah ketika mana. Ni Allah suruh kita ingat. Berkatalah kepadanya oleh kaumnya, la tafrah, jangan kamu seronok, jangan kamu sombong. Bukan sombong, tafrah, fariha yafrah, jangan gembira sangat, jangan gembira. Orang ada duit ni, dia lupa. Betulkah? Orang tak beriman lah tuan-tuan. Orang ada duit beriman, dia tak lupa, dia makin rasa syukur. Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Allah kata kamu ada banyak mana pun, kalau kamu syukur, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan kepada kamu. Wala in kafartum, jikalau kamu kufur, inna azabi, sesungguhnya azabku la syadid, benar-benar berat. Baik, Qarun ni dia kufur ke dia syukur? Dia boleh ilmu, mencari duit setelah dia keluar daripada agama Nabi Musa AS. Dia berpaling tadah dengan Islam. Dia tinggal Islam. Allah ni sifat dia, kalau kamu nak kaya tak ada masalah, tapi kemungkinan kalau kamu
Cari kaya, kamu akan lepas kemudahan yang Allah beri dalam memahami agama. Berlaku pada zaman Nabi kan, seorang yang susah minta kepada Nabi SAW supaya beri kaya. Nama apa tu tuan-tuan? Siapa ingat kisah seorang yang susah, kemudian beri seekor kambing, dia bela kambing pada masa dia susah tu, ya Allah, segala-gala dia boleh buat agama. Tetapi bila dia sibuk dengan berniaga, kambing seekor jadi ramai-ramai lah, tak sempat nak beribadat kepada Allah SWT. Kita tak nak ya Allah SWT beri kepada kita kekayaan begini, sehingga kita lupa hasil asal kita. Berlaku pada zaman Nabi dan berlaku pada zaman Musa, Qarun. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita sembahyang duha kan, kita sembahyang duha. Doa duha tu kita tutup dengan apa? Atini bima ataita bihi ibadaka salihin. Ya Allah, berilah kepadaku seperti mana dengan apa yang engkau telah kurniakan kepada hamba-hamba engkau yang soleh-soleh. Tak nak Allah beri kekayaan macam Qarun, tak nak. Tak nak macam Allah beri kepada Sa'labah. Sa'labah nama tak? Tuan-tuan cek balik nama dia siapa. Yang suatu ketika dia susah, dia minta supaya Nabi doa. Jadi dia dikurniakan seekor kambing, maka membiaklah kambing dia makin hari membiak, makin kaya. Pada satu ketika dia pergi salat Jumaat, tak pernah tinggal dengan Nabi SAW. Akhir-akhirnya makin kurang, tak sempat nak pergi. Kenapa? Kerana dunia ini jangan menjadi satu tumpuan 100%. Nanti kita baca ayat yang berikut, dia akan membuat guideline kepada kita. Baik. Sebab itulah dalam surah, dalam jalan kita membaca, kita digalakkan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk sembahyang duha. Bahkan Nabi SAW sebut orang-orang yang lepas sembahyang subuh duduk dalam satu majlis baca Quran tanpa lalai, kemudian dia sembahyang subuh sembahyang subuh berjemaah, kemudian dia berzikir, ingat pada Allah, baca Quran, duduk dalam majlis begini, lepas naik matahari segala lebih kurang 13 minit ataupun 28 minit mengikut apa yang disebut oleh kerajaan kita. Lepas pada tu dia sembahyang sunat duha 2 rakaat. Dia sembahyang sunat duha 2 rakaat itu pahalanya disebut dalam hadis pahala haji dan umrah tamam, sempurna, lengkap. Makna hebat sunat duha ni. Dan kalau kita perhati kepada doa dia, Masya Allah, Subhanallah, Allahumma inna duha'a duha'uka. Ya Allah, sesungguhnya waktu pagi ni Engkau yang miliki. Wal baha'a baha'uka, ketenangan, keredupan pagi ini adalah Engkau yang miliki. Baha'uka. Wal jamala jamaluka, keindahan, kecantikan Engkau yang miliki. Kita iktiraf. Wal quwwatuka wal quwwata quwwatuka, dan kekuatan yang kami miliki, yang kami adakan ini adalah kekuatan yang Engkau berikan. Wal ismata ismatuka, keamanan, kesempurnaan adalah Engkau yang beri. Tengok, kita iktiraf dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita doa. Allahumma, ini baru doa. Itu iktiraf, dia panggil iqrar. Iqrar yang tu. Yang kita doanya, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, in kana rizqi, jikalaulah rezeki aku ini fis sama, payah nak dapat, duk langit tu nak turun jauh, fa anzilhu, maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi, dan jikalau di bumi, duduk dalam bumi, kat mana tak tahu. Bila payah kita ni, usaha habis-habis, tak dapat-dapat juga. Fa'anzilhu, maka fa'akhrijhu, maka keluarkanlah. Akhrij ni Allah sendiri bertindak untuk keluar untuk kita, ya Allah, rezeki murah. Lagi, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran, setengah orang baca mu'assaran, setengah orang baca mu'siran,
sama-sama boleh, dua-dua boleh. Asara jadi ta'sir susah, mu'assaran yang disusahkan, mu'siran yang sama je lah, yang susah. Wa in kana mu'siran, saya baca mu'siran, fayassirhu, jikalau suka nak dapat, fayassirhu, maka permudahkanlah ya Allah, permudahkanlah. Lagi, wa in kana ba'idan, jikalaulah rezeki saya itu ba'idan, jauh, rezeki kita tak ada kat Selangor ni, duduk kat Kedah, pergi cari Kedah, faqarribhu, maka dekatkanlah. Nah, dekatkanlah. Wallahu a'lam lah dengan apa cara Tuhan boleh buat belaka. Yang dekat, mungkin kita pergi kat dia, dia mai kat kita harta tu, wallahu a'lam kan. Faqarribhu. Setakat tu setengah-setengah riwayat setakat tu. Ada ditambah wa in kana haraman fatahhirhu, dan jikalau ia itu rezeki yang haram, fatahhirhu, maka bersihkanlah ya Allah. Bihaqqi duhaika, dengan kebenaran duhaika, waktu duha engkau, wa bahaika, dengan ketenangan pagi engkau, wa jamalika, dengan keindahan pagi, wa quwwatika, dan kekuatan engkau. Atina, kalau kita ramai, atina, berilah kepada kami, kurniakanlah kepada kami, bima ataita bihi, seperti mana engkau telah beri dengannya, dengan harta itu, ibadakal salihin, hamba-hamba engkau yang baik-baik. Ini doa duha yang menjadi amalan Nabi SAW, yang kita juga kalau boleh, kalau kita tak ada kerja tu, maknanya sebelum naik matahari, kalau tidak tiap-tiap hari pun sekali-sekala, hari minggu begini, duk dengan tazkirah. Lepas dengan tazkirah 7.30 boleh dah, 7.30 boleh kita semaya duha. Ada orang kata sebelum duha tak ada sunat isyraq kan, lepas tu sunat duha. Ada yang menyatakan bahawa tak ada isyraq, ada sunat duha awal dia panggil dengan nama isyraq, sunat lepas tu dia panggil duha, sebab waktu-waktu yang sedikit. Jadi tuan-tuan, untuk senang, kalau saya bersemai duha je, maksud saya sembahyang duha, sebab disebut di dalam hadis yang berkaitan dengan pahala haji umrah itu adalah duha. Begitu. Kita pergi balik kepada ayat kita tadi. Kata kaum Nabi Qarun, qala lahu qaumuhu, berkata kaum dia, la tafrah, jangan kamu duduk seronok-seronok sangat wahai Qarun. Engkau seronok hari ni, sekejap je harta banyak macam mana pun, bila Allah nak lenyap, boleh lenyap, boleh hilang. Lepas pada tu dia keluar dengan hiasan fi zinatin, dalam bentuk hiasan cantik, keluar naik kuda dia. Allahu Akbar. Orang lain yang jiwa dia tu yang susah-susah tengok, ya Allah, kalaulah aku ni boleh jadi Qarun, boleh jadi macam Qarun, seronoknya aku. Sekejap je, berapa ketika datang ujian Allah. Semasa dia balik di istana dia tergelap. Bila istana dia tergelap, masuk dalam tanah dengan harta, dengan segala-gala yang miliki, termasuk diri dia, maka orang yang suatu ketika seronok dengan kekayaan itu, dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, nasib baiklah aku. Rupa-rupanya dia kata kekayaan itu bukan kekal, kekayaan itu bukan sesuatu yang boleh menjadikan seorang itu hidup sepanjang masa. Tak juga. Allah nak habiskan dengan sekelip mata, ditenggelamkan. Sampai sekarang kalau tuan-tuan pergi kat Mesir, ada lagi Tasik Qarun besar. Itulah bayangan suasana tempat istana Qarun di Fayyum, nama satu daerah Fayyum. Dan sekarang ni boleh dah nak pergi Mesir. Masyarakat Malaysia yang belajar kat sana pun dah mula pergi, walaupun suasana begitu yang kita sedih di Mesir pun. Nak macam mana, kita pergi ambil yang baik lah. Kita kata tak, kalau ikut perangai
orang-orang khususnya tentera dia tak buat benda yang terbaik, tetapi kita bukan pergi nak ambil dia. Anak-anak kita yang nak pergi Mesir tu, dia bukan nak pergi cari itu, tetapi di sana ada azhar, ada syekh-syekh, ada ulama, ada orang Musa. Masih ramai orang Musa sekarang. Cuma ulama sekarang ni dipenjarakan. Orang-orang yang digelar ikhwan dipenjarakan oleh tentera. Itu fitrah berpanjangan yang berlaku di Mesir. Cuma anak-anak kita yang nak pergi belajar sekarang ini tidak ada masalah, mereka boleh pergi. Cuma suasana itu kadang-kadang berlaku muzaharah ataupun tunjuk perasaan di tempat-tempat yang tertentu. Tapi tunjuk perasaan itu semenjak saya belajar kat sana dulu pun dah ada. Yang hari Jumaat kadang-kadang pelajar-pelajar keluar di depan universiti dia buat tunjuk perasaan. Itu sentiasa berlaku. Orang Mesir ni yang bersemangat, Masya Allah semangat. Yang jahat macam Firaun, macam Qarun, jahat sungguh. Yang jahat sungguh ni, ya Allah, tidak ada warning dah. Dia jetik ya kita. Dia kuat ni kuat sungguh. Kalau kita cakap cakap lepas sikit depan polis apa, dia tak main warni-warni, dia hentam tunggu. Gitu. Perangai orang Arab Mesir. Tapi yang baik, Masya Allah, baik sungguh. Yang alim sungguh. Cuma kita jangan kacau suasana dia lah. Kalau nak pergi belajar je lah. InsyaAllah kita akan selamat. Dan kita yakin bahawa Allah beri keamanan bagi anak-anak kita yang belajar di Mesir, InsyaAllah. Baik. Inna Allah la yuhibbul farihin. Kata kaum dia, wahai Firaun, wahai Qarun, sesungguhnya Allah tak suka orang yang lupa daratan, seronok sangat lupa kepada agama. Dia tak suka. Siapa tak suka? Allah tak suka. Siapa kata? Kaum dia kepada Qarun. Ataupun ini satu ucapan Allah, pemberitahuan daripada Allah bahawa sifat Allah la yuhibbu, dia tak suka al-farihin, orang yang banyak seronok. Banyak seronok, farihin. Farihin ni orang yang banyak seronok, lupa kepada tugas dia sebagai hamba. Habislah cerita Qarun. Dalam kisah Qarun ini Allah menggunakan fabagha alaihim. Fabagha alaihim, dia melampaui, mengkhianati kaum dia. Perkataan sama digunakan oleh Allah dalam ayat berikut kepada kita, tuan-tuan. Cuba lihat ayat yang ke-77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Daripada cerita tadi, kamu dah tahu dah kisah Qarun bagaimana dan bagaimana nasib kesudahan dia. Asal dia susah kerana dia nak pada harta sangat. Dia sanggup tinggal agama kerana harta, maka Allah beri harta sebanyak-banyaknya. Kemudian lepas dia dapat harta, dia tidak kembali kepada kebenaran. Bahkan dia rasa seronok, bahkan dia lupa akan hakikat. Dia itu dikurniakan Allah. Dia rasa dia segala-galanya. Lalu dia tak ingat kepada Musa, tak ingat kepada pejuang-pejuang bersama Musa. Dia terus bersama Fir'aun dalam keadaan lupa segala janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah matikan dia, orang gini. Allah matikan dalam keadaan yang paling hina, dengan harta-hartanya sekali tenggelamkan dimakan bumi, dia tenggelamkan oleh bumi. Okey. Sekarang kita bagaimana bila kita dengar cerita ni? Allah bawa ayat berikut sebagai satu panduan kita. Iaitu pertama, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Nanti saya cerita. Wabtaghi. Perkataan ibtaghi ni fi'il amar. Dia berasal daripada bara. Fabara. Bara ni melampak. Ibtara ni cari secara sungguh-sungguh, seolah-olah melampaui batas kemampuan yang ada. Cari sungguh-sungguh. Untuk mana? Fima atakallah, pada apa yang Allah telah kurniakan kepada engkau. Ad-daral akhirah, akan kehidupan negeri akhirat.
Wala, dan jangan tansa, engkau lupa, nasibaka, habuan engkau, bahagian engkau, keperluan engkau, minat dunia, daripada dunia. Kita berhenti setakat tu. Cuba perhatikan nasihat Allah dan larangan Allah. Dalam ayat ni, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ini ayat perintah. Cari. Cuma yang menarik perhatian kita, tuan-tuan, Allah satu masa dia guna kalimah yang sama dalam bentuk bara, melampaui, menzalimi. Satu masa untuk cari akhirat, ibtari, wabtari. Carilah dengan melebih-lebihkan, dengan sungguh-sungguh. Apa benda nak cari? Fima. Yang pertama dia guna juga, kalau orang yang nak dunia, dia tak kisah tentang siapa-siapa dia nak, yang penting dia untung. Ini tak kena, sebab kita mengkhianati orang, mengkhianati agama, jangan. Dan orang yang bara, orang yang jahat, orang yang zalim, dia dapat harta dengan berbagai cara, bukan dengan cara yang baik. Ini ditolak oleh Allah. Tetapi kalimah yang sama diguna oleh Allah dengan satu perubahan, dengan sedikit perubahan kalimah. Bara dengan ibtara. Ibtara ni cari dalam keadaan berhati-hati dan cari ia untuk menyelamatkan kamu di akhirat. Sungguh juga cari. Macam kita nak hidup dunia, tapi nak hidup akhirat. Carilah, rebutlah. Rebut bagaimana? Fima. Perkataan ma tu, tuan-tuan, peluang. Peluang. Fima. Pada apa? Atakallah. Allah telah kurniakan kepada engkau ad-daral akhirah, untuk hidup di negeri akhirat. Saya melihat dalam banyak-banyak penggunaan bahasa Arab, tuan-tuan, perkataan ma ni ialah sesuatu yang kita miliki, kemudahan yang kita ada, gunakanlah untuk dapat akhirat. Kan? Ma ni anything, apa pun yang kita miliki, yang dengan dia kita dapat akhirat, gunakanlah. Yang ia itu dikurniakan Allah. Kalau kita seorang kaya, gunakanlah kekayaan itu untuk memiliki akhirat, negeri akhirat. Kalau kita seorang yang sihat, gunakanlah kesihatan itu untuk mendapat akhirat. Kalau kita seorang yang berilmu, gunakanlah ilmu kepakaran kita untuk mendapat akhirat. Sebab Allah kata, fima atakallah, yang Allah kurniakan kepada engkau, tak kira, untuk dapat akhirat. Kalau kita ada masa yang kosong, duduk dalam majlis, duduklah dalam majlis untuk mendapat akhirat. Apa jua sekalipun, tuan-tuan. Jadi saya yang mampu hari ini datang, walaupun paksa kena solat, sembahyang kat sana untuk nak dapat sampai kat sini, kan? Untuk sedikit, mendapat sedikit, mudah-mudahan dengan kehadiran saya bersama tuan-tuan hari ini, saya boleh tengok muka-muka sahabat-sahabat, kawan-kawan yang lama tak jumpa sebelum raya lagi. Hari ini jumpa, tengok semua ceria-ceria, cantik-cantik. Mudah-mudahan kecantikan itu dikekalkan oleh Allah sampai ke negeri akhirat, dan kita berjumpa lagi di sana, dan semestinya kita berjumpa, insya-Allah. Tuan-tuan, ma'atakallah, apa yang Allah kurniakan kepada kita, gunakanlah untuk sampai kepada negeri akhirat. Itu bersama dalam ayat ni. Rebut, ibtari, cari peluang. Lepas pada ni, insya-Allah kita berhenti kuliah kita. Kita sembahyang duha. Itu kurniaan masa daripada kita sembahyang duha. Mudah-mudahan kita tak pergi Mekah hari ni, kita boleh pahala haji dan umrah contohnya. Tapi jangan pula balik rumah mari tak jadi dah sebelum pulang, sebelum keluar. Lepas tu kalau kita ada makan nasi lemak dulu, macam mana? Duduk dalam masjid lagi, tak keluar lagi, mungkin boleh lah. Tapi kalau belum makan lagi baiklah. Kalau makan pun buat je lah. Kita duduk dalam masjid lagi, kita jangan duduk buat. Masa duduk makan tu jangan duduk bercakap benda-benda yang lama lah. Makan je lah. Makan
Tu cerita khabar. Okey, lagi ibadat. Semua yang buat beribadat tak ada masalah. Cerita kita ni nak dakwah macam mana, tak apa. Tapi macam mana dunia kita ni, Allah, aku tak ada duit yang nak cari. Tu biarlah dulu. Supaya kita dapat dalam bentuk, tak apalah, yang penting ibadat. Baik. Itu pertama tadi, maknanya apa sahaja yang kita miliki, yang dikurniakan Allah, gunakanlah untuk mendapat akhirat. Yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala dia suruh rebut ad-dar al-akhirah. Dunia dia tak sebut ad-dar, dia sebut wala tansa nasibaka minad dunya, daripada dunia. Tapi akhirat dia sebut ad-dar. Ad-dar, tuan-tuan, apa benda ad-dar? Ad-dar, Darun Naim, negeri yang penuh nikmat. Darussalam, Darul Ihsan, kan? Dar ialah negeri. Negeri itu tempat tinggal. Dunia dia tak sebut ad-dar ad-dunia, dia sebut akhirat, ad-dar al-akhirah, akan negeri akhirat. Satu ilmu yang kita dapat di sini, rupa-rupanya di sini bukan dar, di sini ialah nasibaka minad dunya. Kemudahan saja kita dapat. Tapi akhirat ialah dar. Dar apa makna? Tempat tinggal yang terakhir buat selama-lamanya. Tuan-tuan, pernah tak ada orang datang kepada tuan-tuan, ahli syurga, semalam? Dia datang jumpa tuan-tuan, dia cerita bagaimana dia duduk dalam syurga, nikmat dia boleh peraih. Ada siapa yang jumpa dengan kawan-kawan malam yang balik pada syurga? Angkat tangan. Muslimat anda jumpa? Kawan-kawan dia mari, dia jumpa, ya Allah, aku ni duduk dalam syurga seronoknya, Allahu Akbar, terima kasihlah ya Allah, kan? Aku makan dalam syurga ni macam aku makan dunia, tapi sedaplah ya Allah. Kau jangan lupalah dengan akhirat. Jangan lupalah pada Allah. Buatlah hak perintah Allah. Janganlah terpedaya dengan dunia. Sungguh sedap akhirat. Ada tak orang jumpa macam ni? Dia cerita pada tuan-tuan. Siapa boleh? Iman nak akan bagi RM100 bagi ni. Nazir ada? Nah, saya jumpa semalam. Dia cerita pada saya. Seronok dia kata. Semasa saya makan buah tu sama dia kata dengan buah hak dunia, tapi sedaplah yang dia kata. Tak pernah sabar ni Ustaz, nipu. Nipu ni pagi-pagi dah nipu dah Ustaz. Tak, sungguh saya jumpa. Dan tuan boleh jumpa bila-bila masa. Jadi baik, itu maknanya akhirat dia guna dar, makna negeri, tempat tinggal buat selama-lamanya. Yang saya cerita tadi, Quran cerita ada seorang duduk dalam syurga. Jadi kalau kita baca Quran, jumpa macam kita jumpa dengan kawan kita lah. Dalam ayat mana? Ayat 25 surah Al-Baqarah. Ayat 25 surah Al-Baqarah. Bacalah, tengok berhati-hati. Ada ahli syurga yang beritahu bagaimana nikmat duduk dalam syurga. Makanan cukup baik dan diberi ke dia macam dia dapat di dunia, macam dia makan di dunia. Seronok dia. Dia nasihat pada kita supaya jangan lupa akhirat. Gitu je lah. Semua kisah-kisah dalam Quran tu cukup kita andaikan ia sebagai teman hidup kita yang memberitahu kita setiap masa akan suasana hidup. Lepas tu ada seorang lagi, dia cerita pada saya tentang azabnya neraka. Azabnya neraka, tak mampu nak tanggung. Duduk lama saya tak tahan, dia kata. Kat mana ni orang ni? Kat Gombak jumpa, ataupun kat PJ.
ta nu ka an-naba ka an-naba inna jahannama kanat mirsada. Ini pasal ahli neraka. Diceritakan pasal neraka itu adalah mirsad, tempat orang lalu semua. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba, bagi orang yang macam tadi tempat tinggal selama-lama. Ma'aba, tempat tinggal. Labithina fiha ahqaba, dia tinggal di sana berkurung-kurung lamanya. La yadhuquna fiha barda, mereka tak rasa sejuk. Alhamdulillah pagi ni kepah apa sejuk kita rasa. Syurga dah ni dalam masjid. Duduk dalam neraka, la yadhuqun, dia tak rasa pun tak. Barda, sejuk tak rasa. Wala syaraba, minuman langsung tak rasa. Kalau nak juga illa hamima, minum air mendidih. Wa ghasaqa, air kotor yang dibuang oleh mulut-mulut manusia yang tinggal di dunia. Itu adalah balasan bagi orang yang tak sabar. Walhamdulillah, kita pun tak jauh tuan-tuan. Itu yang kedua, maknanya akhirat disifatkan oleh Allah sebagai ad-dar al-akhirah. Baik. Yang ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bahagia engkau di dunia. Ambillah apa peluang yang halal tu ambil, tapi yang haram jangan sekali-kali tuan-tuan. Banyak benda-benda yang kita kena ambil, dan banyak juga benda-benda yang kita tinggal. Kadang-kadang berdasarkan kisah Qarun ini, kalau kita tinggal agama senang dapat harta, tapi Allah cabut agama daripada kita. Mana nak? Itu kita takut sekali tuan-tuan. Kita dapat peluang bisnes, Allah hari ni bisnes baik, cuma ada sedikit was-was pasal untung ni, atau pasal sumber ni, sumber halal ke haram. Tak kisahlah halal ke haram, yang penting kaya. Jangan. Kalau sumber haram jangan ambil, sebab dia boleh membawa kepada berlakunya seperti mana Allah punya kekayaan kepada Qarun, yang menyebabkan Allah akhirkan umur dia dengan kehancuran. Cari sumber yang baik. Kalau ada bahagian kita yang baik, ambillah. Itu kurniaan Allah. Dan jangan lupa bersyukur, memberi zakat dan seumpamanya kepada Allah. Dan jangan lupa kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula bila kita sibuk, kita tak ingat pada rumah Allah. Orang yang sibuk duduk sebelah masjid, dia bisnes, tak pernah semayang di masjid. Jangan tuan-tuan. Saya tak semayang kat sini, tapi saya semayang kat Putrajaya, tak pernah tinggal jemaah. Alhamdulillah, tak ada masalah. Yang penting semayang di masjid. Kalau tak ada masa langsung semayang masjid, tengoklah kes by kes lah, apa benda kerja dia. Tapi kalau dia boleh semayang saja je tak nak semayang, ini tidak begitu baik. Tidak begitu baik. Duduk kat mana kita semayang. Kalau kita rasa nak sampai kat bisnes kita, semayang subuh kat sini tak sampai, okey, semayang subuh kat sana. Semayang subuh kat sana. Sekali-sekala sakit perut tu tidak diambil kira lah. Sekali-sekala sakit perut, tetamu datang tak semayang jemaah, itu lain. Baik. Yang keempat dalam ayat ni, yang keempat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tuan-tuan, ayat ni cukup sinonim dan cukup baik. Tadi ma atakallah, ni wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah guna ihsan dalam perkataan ini. Tuan-tuan perasan tak kepada satu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril? Semasa Jibril datang kepada Nabi dalam majlis ilmu begini, dia mari terus jumpa Nabi SAW. Antara soalan yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi untuk ajar orang semasa yang ada pada waktu itu, dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Perkataan ihsan berasal daripada perkataan ahsana, yuhsinu ihsan, ahsin. Allah guna sini wa ahsin.
berlaku ihsanlah engkau. Engkau tu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau tu siapa? Setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama ahsanallahu ilaika, seperti mana Allah telah berbuat ihsan kepada engkau. Ni satu benda yang saya mendengung. Tahu tak dengung? Dengung duk fikir panjang. Aku dulu susah, sekarang ni aku senang dah. Aku dulu jahil, tak tahu semayang, tapi sekarang aku boleh semayang, faham agama. Aku dulu kecil, sekarang ni besar. Aku dulu tak ada anak, sekarang ada anak. Aku dulu tak ada isteri, sekarang ada isteri. Aku dulu tak ada kereta, sekarang aku ada kereta. Apakah ini semua ya Allah? Rupa-rupanya ini semua adalah ihsan Allah kepada kita sekalian, tuan-tuan. Kama ahsanallahu ilaika, seperti mana Allah buat ihsan kepada engkau, wa ahsin, berbuat ihsanlah kamu. Allah, apakah mampu aku melakukan ihsan kepada orang lain seperti mana Allah telah buat ihsan kepada diriku? Yang paling penting ihsan Allah ialah Allah campak aku dalam orang yang beriman. Allah golongkan aku bersama orang-orang yang beriman pada Allah. Lepas tu Allah beri ilmu padaku. Yang ketiga, aku faham Al-Quran. Ya Allah, tak boleh nilai, tuan-tuan. Suatu ketika langsung saya tak faham, tuan-tuan pun tak faham, tapi hari ni boleh faham. Yalah, aku belajar, aku habis masa, tapi kalau Allah tak beri, ramai orang tak dapat juga. Jadi apakah ihsan Allah itu yang perlu ku balas dengan sebaik-baiknya, tuan-tuan? Kalau tengok Nabi SAW membalas ihsan Allah dengan berbagai-bagai cara. Suatu ketika berlaku pada Nabi SAW. Nak cerita pun malu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak bangun malam, tapi kena cerita juga. Mudah-mudahan lepas pada ni kita berubah. Nabi SAW pada waktu malam bangun qiyamul lail, semayang malam, bekak-bekak kaki, sehingga ditegur oleh isterinya Aisyah, wahai Rasulullah, wahai kekasihku, wahai suamiku, apakah kamu melakukan ini begitu berat, sedangkan kamu telah dijanji Allah syurga, segala-galanya telah diberi ihsan oleh Allah, kamu maksum dijanji Allah syurga. Apakah kamu menyusahkan diri seperti ini sampai bekak-bekak kaki untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Wahai Aisyah, tak bolehkah aku ni nak jadi seorang hamba yang banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihsan Nabi kepada Allah. Apakah kita nak buat yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita? Nak balas jasa, bukan nak balas lah. Kita kata nak rasa syukur terhadap kurniaan Allah, iman yang kita ada, ilmu yang kita miliki, ibadat yang kita mampu melakukan ini. Apa yang kita boleh buat? Maka buatlah, tuan-tuan, semampu kita. Sebab Allah kata apa? Wa ahsin fi'il amal, berlaku ihsanlah kepada manusia, kepada Allah, seperti mana Allah telah berlaku ihsan kepada engkau. Jadi kita rujuk kepada hadis Nabi SAW bab ihsan. Dalam hadis yang keberapa? Yang kedua kan? Hadis-hadis 40 yang kedua. Tuan-tuan tengoklah. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Rasulullah sebut apa bila ditanya tentang ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah kamu beribadat seolah-olah kamu beradab dengan Tuhan. Seolah-olah kamu beradab dengan Allah. Kita, tuan-tuan, semayang, cuba bayangkan semayang. Saya buat kursus-kursus semayang di seluruh Selangor sejak beberapa tahun yang lepas. Peserta kursus yang ikut kursus semayang, saya buat kursus gini, tuan-tuan, saya sebut dah hari tu tapi tak buat lagi masjid ni, iaitu kursus bahasa Arab semayang. Kursus bahasa Arab semayang 9 jam tu. Dalam kehadiran dalam 100 orang, kadang-kadang 50 orang, kadang-kadang 70 orang,
Majoriti yang hadir tak reti bahasa Allah, tak reti bahasa Allah. Kita semayang kan, kita bercakap dengan Allah, kita menghadap Allah, kita berlaku ihsan kepada Allah. Anta'budallah, kamu beribadat kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu berdepan dengan Allah, bercakap dengan Allah. Kita nak cakap dengan Allah, dah cakap dah semayang, tapi kita nak cakap tapi Allah faham, kita tak faham. Bukan tuan-tuan lah, orang yang saya buat kursus tak faham. Lepas dia ikut kursus, dia seronok, tuan-tuan, dia boleh faham. Ada kunci-kunci untuk faham dia. Saya bukan buat kursus cara nak rokok, nak sujud, tapi saya buat kursus cara nak faham apa yang kita baca dalam sembahyang. Itu je. Dia panggil qauli. Saya buat 9 jam, dia boleh faham. Baik, kita disebut oleh Allah, oleh Nabi, ihsan itu ialah kita beribadat macam kita duk cakap dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Senyum. Kenapa kan senyum? Yalah, aku duk cakap dengan Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Ar-Rahman, Allah ni murah, bagi rezeki, bagi sihat, bagi anak, bagi harta. Ar-Rahim, Allah sayang, bagi Islam pada aku. Bercakap dengan Allah, terima kasih ya Allah. Malik Yaumiddin, engkau lah ya Allah raja esok di hari akhirat. Ya Allah, oleh kerana itu ya Allah, iyyaka, engkau sahajalah ya Allah, na'budu, kami taat padamu ya Allah. Wa iyyaka, engkau sahaja ya Allah, nasta'in, kami mohon segala pertolongan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, bantulah ya Allah kami. Tunjuklah kami ke jalan yang engkau yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang kau telah beri kejayaan kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan ya Allah jalan yang kau, orang yang kau marah kepada mereka ya Allah. Waladhdallin, bukan orang sesat ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pendek baca tapi khusyuk dia, seronok dengan Allah. Katakanlah, siapa kata Allah suruh, huwallah, dialah Allah, Tuhan yang satu. Allahus samad, Allah lah tempat semua orang tuju. Aku tuju padamu ya Allah. Lam yalid, engkau tidak ada kepentingan sebagai ayah ya Allah. Walam yulad, engkau tidak ada kepentingan sebagai anak ya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya Allah, tidak ada bagi engkau orang yang sehebat engkau ya Allah. Duduk bercakap dengan Allah, seronok dengan Allah. Lepas tu Allahu Akbar, rokok. Duk rokok tu, dia rokok tu, dia kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam masa dia kata Allah Maha Besar itu, dia mengiktirafkan kepada Allah, Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci engkau ya Allah Al-Azim. Perkataan Al-Azim dalam salat kita itu kena faham. Kalau kita tak faham, kita tak akan khusyuk tuan-tuan. Azim itu rujuk kepada nikmat yang Allah kurnia, kejadian yang Allah buat. Sebab dalam Al-A'la, dalam semasa sujud, kita tak kata Subhana Rabbiyal Azim, kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Apa beza antara dua tu? Itu dalam kursus yang saya ceritalah. Baik muslimin muslimat sekalian, itu makna kita kena berhubung ihsan dengan Allah. Oleh sebab itu dalam ayat ini Allah kata, berlakulah ihsan kepada Allah dan kepada sesama makhluk sebagaimana Allah berlaku ihsan kepada engkau. Yang kelima, ringkaslah, wala tabghil fasada fil ardi, jangan kamu jadi macam Qarun, kata Allah. Jangan kamu jadi macam Qarun. Ustaz ni terjemah salah tu. Sebab Qarun dia salah, fabara alaihim, dia bara. Dalam larangan Allah di sini dia guna wala tabghi. Perkataan bara mudhari' dia ya beri, anta tabghi. Maka larangan ini ada kaitan dengan kisah ayat sebelum ini tentang Qarun. Qarun dia bara, dia jahat, dia melampau, dia tak kenal budi, dia lupa kepada agama. Maka kamu duduk di bumi ini jangan jadi macam Qarun. Senang cerita, jangan jadi macam Qarun. Wala tabghi, daripada bara ya beri. Al-fasada, sebab Qarun buat kehancuran, kerosakan, seperti mana Fir'aun. Fil ardi, di bumi. Innallaha la yuhibbu
al-mufsidin. Sesungguhnya Allah dia tak suka orang al-mufsidin. Dia tak kata al-fasidin, orang rosak. Dia kata al-mufsidin, orang yang rosak lagi merosakkan. Mufsidin tak sama dengan fasid. Fasid ni orang rosak, mungkin dia lupa, mungkin orang lain yang menyebabkan dia rosak. Mufsidin ni setelah dia rosak, dia tahu dia rosak, dia cari ikhtiar supaya orang lain sesat macam dia. Mufsidin. Jangan kamu jadi orang macam ni. Ada ke orang macam ni, tuan-tuan? Ada. Qarun ada. Dia tahu dia duduk dalam seronok, dia dapat harta, dia ajak orang jadi macam dia. Firaun, Nabi Musa pergi dakwah dia, lari datang pukat, kemudian ajak kaum dia untuk lawan Musa. Lari. Dalam surah apa tu? Dalam surah An-Nazi'at. Hal ataka hadithu Musa, kan? Cuba baca ayat tu. Qarun ni, Firaun ni jumpa Musa lari, tak tahan, dia disebut dengan lembut. Bahasa lembut ni kadang-kadang jatuh orang. Bahasa kan bahasa keras sangat. Musa ni guna bahasa paling lembut kepada sebuah negara, sebuah raja, seorang raja. Firaun lari, tak tahan, kena bahasa lembut tapi tajam, lari. Thumma adbara yas'a, dia paling belakang lari, jalan cepat-cepat. Fashara fanada, lepas dia lari, dia lupa balik, dia kumpul rakyat dia. Faqala ana rabbukumul a'la, wahai sekalian rakyat, aku ni Tuhan kamu yang paling besar. Tak dilari dengan Musa. Sebab apa Musa lari? Dia kata dengan kata yang paling lembut, tapi kelembutan itu tajam masuk ke hati. Tuan-tuan ceklah dalam ayat dalam surah An-Nazi'at, ayat hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul halla, ini dah kata-kata Musa, hallaka ila an tazakka, wahai tuanku, boleh tak aku nak bersihkan hatimu, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku nak tunjuk jalan sehingga kamu takut pada Tuhan kau. Tu je kata-kata Musa. Lari dia, bukan pergi tumbuk. Musa ni orang kuat, orang boleh tumbuk orang, tumbuk boleh mati. Musa ni dia tumbuk orang, tapi Firaun dia tak tumbuk. Dia kata dengan kata-kata yang lembut, tapi hancur dia. Jadi janganlah jadi orang yang besar. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat, moga-moga tazkirah ringkas, tak ada ringkas juga, panjang ni, sejam, hampir sejam 40 minit ini memberi satu keinsafan kepada kita tentang kisah Qarun dan tindakan kita setelah kita tahu kisah Qarun ini. Yang pertama, tuan-tuan, kita kena rebut apa peluang yang ada pada diri kita ini untuk jadikan kehidupan akhirat sebagai tiket. Yang kedua, kita jangan ingat bahawa dunia ini tempat kekal, tetapi dunia ini akhirat adalah negeri yang kekal dan disebut sebagai dar. Dan kalau kita ada nikmat dunia, ambillah, tetapi jangan libatkan diri dengan perkara-perkara yang tegah Allah. Dan peluang ihsan yang Allah beri pada kita, kita gunakanlah kepada Allah dan kepada sahabat-sahabat kita, orang yang di bawah kita. Apatah lagi dekat dengan kurban ini, kalau kita ada duit, ihsan Allah tu, gunakanlah duit itu untuk berkurban. Kalau kita mampu, jangan tinggal kurban, tuan-tuan. Saya tak nak kurban tahun ni, walaupun mampu, saya dah kurban tahun lepas. Tak boleh, kurbankanlah walaupun dia sunat, tetapi kita ihsan kepada orang yang berhajat. Kalau sekitar ni dah cukup, dah segala kurban orang kaya belaka, kat sana ada ni, kat Thailand, kat Burma, kat ni Tuan Haji Datuk ni ada duduk kat sebelah ni, orang Kemboja, Datuk Kemboja. Dia bukan Kemboja, Datuk Kemboja ni dia orang hebat di sana. Di sini nampak tak hebat, kat sana raja tu. Dah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum.